majlis hendaklah menjadi suatu pertubuhan perbadanan yang kekal turun-temurun dan mempunyai suatu meterai perbadanan, dan meterai tersebut bolehlah di masa ke semasa dipecahkan, ditukar, diubah. Meterai ini logo dan sebagainya. Mana dipikirkan patut oleh majlis. Dan satu cap yang mengandungi tulisan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Itu dia punya mohonnya. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, oleh kerana dia merupakan suatu perbadanan, oleh kerana ianya satu perbadanan, maka dia mempunyai kuat kuasa perundangan. Dia boleh membeli ataupun dia boleh memperolehi, membeli, mengambil, memegang dan menikmati apa perihal berkenaan dengan harta alih dan harta tak alih. Harta alih bagi contohnya kenderaan, harta tak alih bagi contohnya tanah, bangunan dan sebagainya. Okey, dia boleh beli tanah, dia boleh beli bangunan dan sebagainya. Dan tertakluk mana-mana undang-undang bertulis yang menyentuhnya, boleh memindah hak, menyerah dan memulangkan, menggadai janji, mendemis, menyerah hak properti-properti itu. Nah, sebab itu kita tengok sebagian besar Majlis Agama Islam, dia ada properti. Dia ada bangunan-bangunan. Mawib bagi contohnya, cukup hebat bangunan dia. Dia ada satu bangunan besar pun atas nama wakaf. Yang sekarang ini di Kampung Baru dia sewakan kepada band Islam, dibangunkan atas nama wakaf. Dawu yang seorang toke daripada India mari Malaysia, dia buat perdagangan kain, akhirnya dia mewakafkan satu tanah yang cukup strategik sekarang ini milik Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, dan bangunan itu dibangunkan oleh tabung haji dan sekarang ini dihuni oleh band Islam. Itu tanah antara projek wakaf yang berprofil tinggi di Malaysia. Okey, majlis hendaklah mempunyai kuasa untuk bertindak sebagai wasis atau wasiat atau sebagai pentadbir atau pesaka seorang yang mati atau sebagai pemegang amanah bagi mana-mana amanah. Dia juga adalah pemegang amanah. Okey, ataupun dia membuat apa-apa kuasa sebagaimana yang diperuntukkan oleh akta. Okey, so majlis secara umumnya, majlis kalau dia dapat berfungsi dengan baik, dia merupakan pemegang amanah kepada harta-harta awam milik umat Islam. Okey? Apabila harta tu ada, dia hendaklah membangunkan. Jangan harta itu dapat tanah wakaf, contohnya 200-300 hektar, dia menganggurkan tanah wakaf itu. Tidak berlaku perimarahan terhadap tanah-tanah itu. So nilainya rendah lah. Sebab itu saya sebut kes di Wilayah Persekutuan, dia ada satu tanah yang cukup strategik. So dia jadikan bangunan komersial dan ianya jadi menjadi satu sumber pendapatan yang baik kepada mereka. Okey. Seksyen 6 berkenaan dengan jawatan kuasa. Okey. Majlis boleh melantik apa saja jawatan kuasa pembangunan komersial, jawatan kuasa pembangunan anak yatim ke, jawatan kuasa pelaburan ke dan sebagainya. Okey, dia boleh buat jawatan kuasa untuk membantu Majlis Agama Islam. Kemudian seksyen 7 dia memperuntukkan bahawa antara kewajipan majlis ialah membangunkan sosioekonomi umat Islam. Membangunkan sosioekonomi umat Islam. So saya mencadangkan kalau anda ada masa, anda melihat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Okey, macam mana dia punya dinamika itu? Sebab Majlis Agama Islam Persekutuan sekarang ni dia dipengurusikan oleh pengurusi baru, tak silap saya baru dilantik 3-4 bulan, yakni yang berbahagia Datuk Dr. Daud Bakar. Okey, dia seorang yang aktif, seorang pakar ekonomi Islam yang hebat di dunia. Saya rasa top 3 ataupun top 5 di Malaysia, di dunia. Dia walaupun dia dulu orang Pakatan Harapan kalau tak silap saya, tapi kerana kehebatan dia, kompetensi dia, okey, dia dilantik oleh Pertuan Agong sebagai pengurusi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Minggu lepas dia kena COVID. Dia keluar daripada COVID, dia terus jumpa Datuk Bandar Kuala Lumpur nak membincangkan macam mana untuk membangunkan sosioekonomi umat Islam, dan tak silap saya antara perbincangan yang hebat macam mana nak membina masjid-masjid yang dapat berfungsi dengan baik di wilayah persekutuan. Bukan sahaja masjid sebagai tempat ibadat,
tetapi juga masjid itu sebagai tempat pembangunan ekonomi umat Islam. So kalau anda nak tengoklah dinamika Majlis Agama Islam wilayah Persekutuan. Bukan negeri lain tak bagus. Tetapi saya pun sudah melihat dengan teliti apa yang dibuat oleh Majlis Agama Islam wilayah Persekutuan, kerana cukup dinamik. Kenapa? Kerana Seksyen 7 memperuntukkan bahawa tugas Majlis Agama Islam ialah membangunkan sosioekonomi umat Islam. Sepatutnya tak berlaku dah apa yang berlaku di Kuala Lumpur, ramai gelandangan yang berlaku, yang tinggal di Kuala Lumpur, dan kalau kita tengok di Chowkit Road itu masih ada. Dulu kawasan pelacuran, sekarang tak ada dah. Saya dapat makluman secara besar-besaran, mungkin ada lagi lah baki dia. Di situ masih ada rumah gelandangan. Saya pernah dapat maklumat, ada seorang ustazah di situ, social worker, dan buka Quran dan sebagainya, buka kelas Quran. Yang perempuan ni bagus ya. Saya pun sebelum Ramadan saya sempat ke KL, cuba jumpa dia tapi tak dapat. Tapi saya sampaikanlah ya, infak daripada kawan-kawan untuk beri pada ustazah itu, untuk mengajar anak-anak yang tidak ada identiti diri kat situlah ya, budak-budak kecil. Dan pagi tadi pula saya dapat satu video daripada kawan, ada satu cikgu yang buka kelas, saya terlupa dah nama kelas dia, di sekitar Chowkit Road itu, untuk membangunkan anak-anak yang dulu parent dia adalah pekerja seks, anak dia tidak ada IC, tidak ada surat beranak dan sebagainya. Ada seorang cikgu Melayu lelaki yang buat kelas kat situ. Yang popular sekarang Abid Liu lah ya. Saya tengok last week pun dia beli makanan di satu tempat bazar Ramadan yang hujan itu, yang dibawa bahagikan di wadah buka puasa di sekitar Chowkit Road itu. So itu sepatutnya di samping di samping fungsi Kementerian Wilayah Persekutuan, kita hendaklah menjadikan Majlis Agama Islam itu sebagai pemain utama untuk membangunkan sosioekonomi umat Islam di Kuala Lumpur. Sebab miskin bandar adalah jauh lebih teruk daripada miskin duduk di kampung. Miskin duduk di kampung mungkin dia ada ayam, dia bela, dia ada tanam sedikit sayur-sayuran. Nak buat toyang pun dia boleh dapat daripada kampung. Dia jual, dia tanam pokok limau purutnya. Toyang pun lagi serainya dan sebagainya kan. Tapi kalau miskin bandar dengan cara hidup yang cost of living yang tinggi dan sebagainya. So inilah fungsi Majlis Agama Islam. Jangan nanti umat Islam pergi jumpa, masuk gereja untuk dapatkan makanan. Sedangkan ke wilayah duit zakatnya ratusan juta satu tahun. Okay? Maka hendaklah menjadi kewajipan majlis untuk menggalakkan, mendorong, membantu dan mengusahakan kemajuan dan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat Islam dalam wilayah persekutuan selaras dengan hukum syarak. Okay. In fact, zakat pun kita boleh beri kepada non-Muslim kan, menurut perspektif setengah-setengah ulama, untuk menghampirkan diri mereka dengan umat Islam, dengan agama Islam. Dan begitu juga ya, untuk mu'alaf, ada pandangan ulama kata kita hanya boleh bagi zakat untuk tempoh yang tertentu saja, bukan selama-lama. Ada kata 3 tahun, ada kata 5 tahun, dan ada kata boleh bagi tempoh yang lebih lama lah. Okey, apa yang dia boleh buat untuk memajukan sosioekonomi umat Islam? Yang pertama, menjalankan segala kegiatan yang tidak akan melibatkan apa-apa unsur yang tidak dibenarkan oleh agama Islam, khususnya memajukan perusahaan komersial dan perindustrian yang perjalanannya ternyata kepada majlis adalah perlu, berfaedah ataupun menyenangkan bagi atau berkaitan dengan penunaian kewajipan bagi maksud tersebut, termasuklah membuat, memasak, memproses, membukuh, menggerik dan memasarkan keluaran-keluaran. So dia boleh melakukan bisnes. Kalau persekutuan banyak. Mereka ada hotel, mereka ada hospital, mereka ada satu pusat pengajian Islam sebagaimana Imtiaz di Terengganu. Mereka ada banyak anak syarikat yang menjalankan perniagaan. Kerana sumber pendapatan mereka banyak. Dia ada wakaf yang tanahnya cukup strategik, dia ada zakat yang cukup, banyak collection setiap tahun dan sebagainya. Okay? So dia boleh buat syarikat.
Okey, untuk menggalakkan perjalanan apa-apa kegiatan sedemikian oleh badan-badan atau orang lain dan bagi maksud itu untuk menubuhkan atau memperkembangkan atau menggalakkan penubuhan atau perkembangan badan-badan lain untuk menjalankan apa-apa kegiatan sedemikian untuk bisnes ya, sama ada di bawah kawalan atau kawalan separa ataupun majlis atau secara bebas, dan untuk memberi bantuan kepada badan-badan atau orang yang ternyata kepada majlis mempunyai kemudahan-kemudahan untuk menjalankan apa-apa kegiatan yang sedemikian, termasuklah pemberian bantuan keuangan dengan cara pinjaman ataupun sebagainya. Saya tak pasti dalam kalangan anda ni ada tak yang dapat bantuan keuangan daripada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, contoh. Ramai yang dapat sebegitu. Dan saya dapat maklumat ada kalangan pelajar kita pun daripada first semester sehingga dia bergraduat, dia tak pinjam pun PTPTN. Dia ambil duit majlis sama ada melalui zakat ataupun sebagainya. Okey, seterusnya untuk menjalankan apa-apa kegiatan sedemikian bersama dengan badan-badan atau orang lain termasuklah jabatan atau pihak-pihak berkuasa kerajaan persekutuan atau sebagai ejen, pengurus atau selainnya bagi pihak kerajaan persekutuan. Ya. Dia boleh buat apa-apa bisnes saja. Ar-Rahnu sebagai contohnya, antara bisnes yang dibuat oleh Majlis Agama Islam. Ar-Rahnu, iaitu gadaian. Wilayah persekutuan cukup banyaklah ya, sebab itu menteri sekarang ni buat My House dan sebagainya. Sebab dia banyak dana. Dia ada rumah murah. Kalau kerajaan negeri ataupun persekutuan dia buat rumah mampu milik. Wilayah persekutuan dia buat rumah khusus pakai dana majlis. Dia ada banyak duit. Ataupun untuk melabur dalam apa-apa pelaburan dibenarkan kemudian ditarifkan dalam Akta Pemegang Amanah. Wilayah persekutuan pun ada terkenal dengan pelaburan. Ada yang lebur dan ada yang untung. Okey. Tertaluk pada keputusan Menteri Kewangan untuk menubuhkan apa-apa skim bagi membenar pinjaman kepada kumpulan wang kepada individu Muslim bagi pembelajaran tinggi. Dia boleh buat pinjaman, beasiswa dan sebagainya. Derma siswa, pinjaman siswa dan sebagainya. Okey, untuk menubuhkan dan menyenggara sekolah-sekolah Islam dan institusi latihan dan pendidikan Islam. Kita telah discuss lepas dalam bidang pendidikan. Ya, kita telah bincang lepas di dalam Perlembagaan Persekutuan ya, berkenaan dengan pendidikan. Kerajaan boleh menaja, menubuh dan membantu institusi agama berkenaan dengan pendidikan. Ya. Di wilayah persekutuan diperkemaskan lagi. Dia membuat sekolah-sekolah Islam. Kita ada pun Institut Baitul Mal wilayah persekutuan offer sampai ke diploma. Okey. Dan macam-macam lah ya. Kemudian terakhir untuk melakukan segala perbuatan dikafatu oleh majlis dikehendaki ataupun sesuai manfaat. So dia mempunyai ruang lingkup yang cukup luas untuk menjalankan perniagaan. Negeri-negeri lain saya rasa kurang aktif, walaupun ada syarikat. Terengganu ada Tis'ata Asyar Sdn Bhd. Sebab 9/10 itu daripada bisnes kan, dibuat satu syarikat namakan Tis'ata Asyar Sdn Bhd untuk buat bisnes bagi maksud wilayah, bagi tujuan pelaburan Majlis Agama Islam Negeri Terengganu ataupun MAIDAM. KL cukup banyak. Okey, seksyen 8, kuasa untuk menubuhkan perbadanan. Dia boleh mewujudkan apa-apa perbadanan. Okey, majlis boleh kuasa yang di-Pertuan Agong dari masa ke semasa melalui perintah yang disiarkan dalam warta menubuhkan sesuatu perbadanan dengan apa-apa nama sebagaimana yang difikirkan patut oleh majlis untuk menjalankan atau menjaga, mengelola, mengurus apa-apa projek, skim atau perusahaan yang telah dirancang atau diusahakan oleh majlis dalam melaksanakan kewajipan dan kuasa-kuasa di bawah Seksyen 7. Perbadanan Wakaf Selangor. Ada kan? Nurul Hazirah, ada tak Perbadanan Wakaf Selangor? Pernah dengar tak? Nurul Hazirah? Tidur ke? Nurul Ain, pernah tahu Wakaf Selangor? Perbadanan Wakaf Selangor. Adakah anda tidur? Saya tak tidur. Tapi sedang baca Quran. Saya tengah kusyuk dengar. Aduh, boleh percaya ke? So, Perbadanan Wakaf Selangor sebagai contohnya. Itu antara perbadanan di negeri Selangor. Okey, so perbadanan diwujudkan untuk membantu memperkasakan umat Islam di negeri-negeri yang tertentu. Okey, Perbadanan Wakaf. Kalau di Johor, popular dengan Wakaf An-Nur.
kan, Wakaf An-Nur, mengkorporatkan wakaf. Dia ada satu syarikat di Johor, syarikat kerajaan negeri Johor. Dia wakaf tunaikan beberapa peratus daripada saham itu, dan ianya membangun daripada masa ke semasa. Itu yang berlaku di Johor. Negeri lain tak banyak lagi. So wakaf yang popularnya ialah di Johor. Okey, dia boleh buat perbadanan. Okey, Majlis Nilai dan Kelulusan Pertuan Agong melalui perintah yang sama atau yang lain membuat peruntukan berkenaan satu perbadanan yang ditubuhkan dalam subsection 1. Okey, macam mana kewajipan? Apa kuasa perbadanan itu? Okey, contohnya kalau Terengganu kata dia nak mewujudkan perbadanan untuk memajukan umat Islam, buat perbadanan khusus untuk wakaf ataupun perbadanan untuk pentadbiran pendidikan, perbadanan untuk memajukan sektor petroleum supaya ianya jadi milik umat Islam dan lain-lain lagi. Okey, sistem pengurusan pentadbiran melalui perbadanan dia kena adalah sistem pengurusan. Okey, dia kena memastikan hubungan di antara perbadanan dengan majlis, hak majlis untuk mengawal perbadanan. Adakah perbadanan ini milik 100% majlis? Okey, peruntukan jadual kedua hendak terpakai bagi suatu perbadanan yang ditubuhkan di bawah subsection 1. Kalau ada sempat kita akan tengok nanti. Okey, kuasa meminjam. Saya telah sebut tadi, apabila ianya satu perbadanan, dia boleh meminjam, dia boleh memberi pinjam. Okey. Majlis boleh dengan kelulusan Menteri Keuangan atau terma-terma dan syarat-syarat yang telah dilakukan oleh Menteri Keuangan meminjam apa jumlah wang yang mungkin dikenakannya untuk menunaikan mana-mana fungsi di bawah akta. Sebagai contohnya Ar-Rahnu. Okey, Ar-Rahnu memang championnya Majlis Agama Islam lah. Ar-Rahnu yang pertama dibuat di Terengganu. Kemudian dibuat oleh negeri-negeri lain. So dia memerlukan duit yang banyak Ar-Rahnu ini. Ar-Rahnu dia memerlukan duit yang banyak kerana dia hendak membeli emas daripada umat Islam. So dia boleh pinjam, dia boleh meminjamkan. Pinjam dia boleh pinjam daripada bank, bagi contohnya untuk Ar-Rahnu mungkin dia perlu 10 juta. Kemudian meminjamkan dia beri kepada orang yang meminjam itulah. 70% daripada nilai emas itu dia beri kepada tuan punya emas itu. Kalau dia tak dapat tebus, dia akan jual balik emas itu kepada public ataupun dia lelong. Balance itu dia akan beri kepada tuan punya emas itu. Yang herannya kita masih ramai orang Melayu kita, Islam kita yang masih menggunakan Ar-Rahnu konvensional. Mungkin dia orang lebih cepat dan boleh lebih tinggi nilai emas itu daripada mereka. Okey, keanggotaan majlis. Dia pelbagai Dia pelbagai. Bergantung pada negeri masing-masing. Saya rasa anda telah membuat perbandingan antara negeri KL, wilayah persekutuan dengan negeri-negeri lain dalam assignment minggu lepas. Okey, dia hendaklah ada seorang pengurusi, dia ada timbalan pengurusi, dia ada ketua setiausaha negara, peguam negara, sebab ini KL kan, ketua polis negara, mufti Datuk Bandar KL dan 15 orang anggota. Okey, 15 orang anggota. Nanti kita akan tengok jawatan kuasa fatwa, jadi wakil daripada majlis. Ahli majlis dia hendaklah ada duduk dalam majlis fatwa dan seumpamanya. Okey. Di Terengganu tak silap saya salah seorang ahli majlisnya ialah Timbalan Naib Chancellor Unizom. Timbalan Naib Chancellor Academic. Sebelum daripada ini yang berbahagia Profesor Hakim menjadi ahli majlis negeri Terengganu. Okey, so dia ada pengurusi, ada timbalan pengerusi. Okey, so di bawah section 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini, dia adalah fungsi jawatan kuasa. Mana boleh baca sendirilah ya. Pelantikan 3 tahun, boleh dilantik semula dan sebagainya. Okey, section 11. Penamatan pelantikan. Pelantikan itu boleh dilantik apabila, boleh ditamatkan apabila yang pertama pastinya mati. Walaupun mungkin tak cukup lagi tempoh, kalau dia mati wajib, takkan hantu ni nak jadi majlis kan. Yang kedua, jika dia dengan surat ditujukan kepada Tuan Agong meletak jawatan. Okey, dia letak jawatan. Yang ketiga, penamatan itu dibuat sekiranya dia tidak berada di Malaysia
lebih daripada 6 bulan tanpa kebenaran pengerusi. Kalau dia kebenaran, tak apalah. Okey, pembatalan pelantikan. Yang tadi penamatan ya. Pembatalan lain, penamatan lain. Okey, jika kelakuannya sama ada yang berkaitan dengan tugas sebagai anggota atau selainnya adalah kelakuan yang memburukkan nama majlis. Sebagai contohnya, mesyuarat 5 kali tak mari. Kan? Pelakuannya, tak ada komitmen. Ataupun dia ditangkap berkhalwat. Tak boleh lah. Kan? Kerana ia merosakkan nama majlis. Ataupun dia terlibat dengan rasuah, dia terlibat dengan pecah amanah dan sebagainya. Okey. Dia diminta berhenti ataupun kadang-kadang dia diminta bercuti. Ada satu vice chancellor sebuah universiti telah diminta bercuti kerana untuk dilakukan siasatan terhadap suatu pendakwaan kepada beliau. Mungkin tak mustahil nanti mungkin ada visi-visi universiti lain juga akan diminta bercuti untuk dilakukan siasatan. Bukan bersalah. Diminta bercuti, yang kita kena clarify lah, diminta bercuti untuk membolehkan siasatan dibuat dengan lebih selesa dan dengan lebih bebas. Biasalah tu ya, menteri diminta bercuti. Biasanya kalau minta bercuti itu adalah siasatan yang dibuat. Dan ianya tidak kita anggap bersalah sehingga dibuktikan bersalah. Biasanya bercuti itu diarahkan untuk membolehkan siasatan dibuat dengan lebih telus, dengan lebih bebas. Kalau bos ada kat office nak siasat macam mana kan? Yang kedua, jika dia telah menjadi tidak berupaya untuk melakukan tugasnya. Mungkin dia tiba-tiba jadi OKU, tiba-tiba kena stroke dan sebagainya. Ataupun dia tidak hadir mesyuarat 3 kali. Tadi sebagai contoh lah kan. Mesyuarat 3 kali dan sebagainya. Dan pelantikan itu mestilah diwartakan, dia kena maklumkan. Okay, Section 13. Hendaklah diwartakan. Dan dia kena ada setiausaha majlis. Di Selangor, setiausaha Majlis Agama Islam Selangor ialah alumni UNIZA. Kalau ada anda daripada Selangor yang tidak ada pinjaman dan sebagainya, bolehlah minta tolong saya untuk saya cakap sepatah dengan setiausaha Majlis Agama Islam Selangor. Dia cukup power. Okey, so dia adalah pengarah Jabatan Awak Agama Islam dan Khususan dalam menjadi Setiausaha Majlis Agama Islam Selangor. Setiausaha adalah menjadi ketua pegawai eksekutif dan mentadbir majlis dan hendaklah bertanggungjawab bagi menjalankan dasar-dasar ketetapan majlis. Setiausaha adalah dia ada 2 silap ya. Yang saya sebut tadi adalah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Selangor, bukan majlis. So, pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Selangor, dia menjadi setiausaha majlis. Okey, eksekutifnya sebegitu. Tapi ini bergantung, setiap negeri berbeza. Setiausaha berhak untuk majlis semua mesyuarat majlis dan mengambil bahagian dalam pertimbangan, penelitian dan tidak berhak mengundi. Okey, Section 15, kehadiran bukan anggota di dalam mesyuarat. Kadang-kadang bukan anggota dipanggil. Tim saya pernah dipanggil mesyuarat di Medan ya, kerana kami buat kajian berkenaan dengan uruf pemakaian emas dalam kalangan wanita. Yang terbaru kami buat tentang hak kifayah zakat. Kami dipanggil untuk bentang kami punya penemuan di dalam majlis. Itu maksudnya. Tapi kami bukan ahli majlis. Okey, kadang-kadang nak bincang tentang isu besar. Isu COVID sebagai contohnya. Panggil doktor, pakar COVID untuk bincang dalam majlis. Sebab majlis ni dia kena nak tengok nak buka masjid ke, tak nak buka masjid ke, macam mana nanti Idul Fitri boleh ke kita buat sembahyang raya kerana COVID semakin hebat di Kelantan terutamanya, Sarawak terutamanya. Terengganu pun semalam masih ada 1,000 sampel belum keluar result dan sebagainya. 2 hari lepas kosong Terengganu semalam 16. So pada 2 hari lepas kita ada 1,000 sampel yang belum lagi disahkan. So kemungkinan minggu ni akan banyak lagi di Terengganu. Tak adalah sifarnya. Tapi yang mengejutkan kita di Kelantan. Okey, kerana balik cuti sekolah. Itu asbab yang Tuhan beri kepada kita lah ya. Kalau Terengganu kerana majlis
cukur kepala anak. Kan, wallahualam. So, maknanya bukan anggota boleh dipanggil dalam mesyuarat kerana keperluan. Tetapi mereka tidak ada hak untuk mengundi. Biasanya kau nak dapat ke pandangan pakar lah, pandangan pakar dalam sesuatu bidang. Baru ni ada lecturer kita dipanggil ke Maidam untuk bentang paper tentang Bitcoin, e-wallet dan sebagainya. Ada lecturer FKI dan juga pengurusan Islamic Finance di pengurusan itu dipanggil untuk bentangkan kepada mereka. Bukan nak buat fatwa dan sebagainya, mereka nak faham dengan lebih detail apa itu Bitcoin, apa itu e-wallet dan sebagainya. Sebab mereka tahu dari perspektif yang pelbagai sebelum mereka membuat sesuatu rules, regulation dan seumpamanya. Okey, proses mesyuarat. Biasanya pengerusi lah menjadi chair the meeting. Kecuali kalau dia tak ada, timbalan pengerusi akan ambil alih. Okey, kalau kedua-duanya tak ada, mereka akan pilih orang lain lah untuk mempengerusikan. Biasanya jaranglah ya. Jaranglah kedua-duanya tak hadir untuk mempengerusikan mesyuarat majlis. Biasanya adalah salah satu antara dua. Quorum. Apabila kita bincang, mesti ada quorum. Okey. Quorumnya, tiada urusan kecuali mengenai penangguhan boleh dilakukan dalam satu mesyuarat dan tiada ketetapan atau tindakan majlis boleh dibuat dilaksanakan dalam satu mesyuarat adalah sah melainkan jika sekurang-kurangnya 1/3 daripada anggota termasuk orang yang pengurusi mesyuarat itu hadir. So dia 1/3 mesti hadir. Okey, 1/3 mesti hadir barulah dianggap sebagai bekerja. Barulah boleh dibuat sesuatu keputusan. Kalau tidak, tak boleh. Okey, kalau tidak, tak boleh. Okey, perjalanan urusan. Ini saya pergi detail ya kerana kita tidak ada tajuk lain tentang ini. Ini saja. Perjalanan urusan. Kecuali sebenarnya diperuntukkan dengan nyatanya oleh akta ini, semua urusan majlis nak dijalankan dalam mesyuarat majlis. Mesyuarat majlis kena dibuat. Dahlah dibereskan melalui ketetapan majoriti anggota yang hadir dan berhak untuk mengundi. Nak buat apa? Contohnya Terengganu kata dia nak buat perbadanan zakat negeri Terengganu. Dia tak nak duduk dah di bawah majlis. Okey, dia tak nak buat dah di bawah Maidam. Dia nak buat macam negeri-negeri lain. Ya. Dia ada institusi zakat yang khusus. So, dia boleh buat lah. Okey, ketetapan bertulis ataupun tergaduh nak buat perbadanan wakaf Terengganu. Bolehlah ya, tapi kena diluluskan dalam mesyuarat ini. Ketetapan bertulis yang ditangani oleh semua majlis hendaklah melainkan jika dalam mana-mana hal golongan ini ada arahan khusus selain pada yang di-Pertuan Agong mempunyai kesan yang sama dengan ketetapan yang diluluskan sewajarnya ni dalam subsection ini. Memanggil mesyuarat. Itu kan yang biasa, panggilan itu adalah daripada setiausaha. Okey, ataupun pengerusi boleh diharah bila masa setiausaha nak buat mesyuarat. Contohnya tak keluar lagi apa zakat fitrah berapa ringgit kan, setiausaha terlupa. Pengerusi boleh harahkan. Sini buat segera nak sahkan berapa zakat fitrah boleh dikeluarkan oleh rakyat Terengganu. Boleh keluar duit saja ke, boleh keluar duit dengan beras ke ataupun beras sahaja. Okay, mana-mana 4 orang majlis boleh pada masa secara bertulis menghendaki setiausaha memanggil satu mesyuarat. Majlis kalau 4 orang minta, nampak pengurusi senyap, setiausaha pun senyap, ahli majlis boleh meminta setiausaha untuk membuat mesyuarat. Okey. Mesyuarat hendaklah dibuat 14 hari daripada tarikh arahan ataupun tarikh mesyuarat dibuat. Notisnya hendaklah 7 hari notis. Jangan lebih lewat daripada 7 hari. Buat dulu surat, kemudian WhatsApp dalam grup. Okey, notis mesyuarat boleh hantar melalui pos kepada anggota yang ditujukan ke alamat tempat tinggal yang telah dimaklumkan dan hendaklah telah disampaikan mengikut perjalanan biasa pos. Jadi notis diperlukan dalam hal anggota yang sedang berada di luar Malaysia. Sekarang ni mudah kan, kita buat surat, kita post dan kita WhatsApp, kita email. Okey, sekarang ni biar macam tu lah ya, kita post, kita email dan kita masukkan dalam WhatsApp group ataupun Telegram group. Kuasa pengurusi.
Okey, menjalankan kawalan ke atas segala pertimbangan telitian dan prosedur majlis dan hendaklah bertanggungjawab dan beri perjalanan yang sepatutnya dan teratur. Pengerusi dengan setiausaha dia mestilah mempunyai hubungan yang cukup rapat. Okey, sebelum mesyuarat dibuat, biasanya pengerusi akan panggil setiausaha untuk memberi ruang kepada setiausaha membuat briefing kepada pengerusi. So hubungan di antara pengerusi dengan setiausaha mestilah rapat. Begitu juga macam majlis UNIZA kan. Berpendaftar dengan pengerusi LPU hendaklah rapat. Kalau tidak, tak habis mesyuarat. Apa tugas SU? Tugas SU ialah membuat minit. Biasalah. Okey, tugas SU ialah membuat minit. Itu amalan biasa. Dia hendaklah membuat minit. Minit mesyuarat. Okey, dan dia mesti ada dalam buku minit. Dia ada satu buku minit. Ini jaranglah orang buat sekarang ni ya. Kita tak ada buku minit. Kita ada buku, ramai tak pakai catatan lah sekarang. Dia terus buat di dalam komputer dan sebagainya. Buku minit ini bukan minit ya. Buku minit ini kita catat secara detail. Siapa bersetuju, siapa tak setuju, berapa orang menentang, apa pandangan-pandangan yang tak wajar ada dalam buku minit. Sebab tidak semua tercatat di dalam minit. So kena bezakan buku minit adalah satu catatan yang detail tentang sesuatu mesyuarat. Minit ialah catatan persetujuan mesyuarat. Okey. Sebab tu dia kata hendaklah mengandungi rekod-rekod kata demi kata penuh bagi setiap ketetapan majlis. Sekarang ni kita ada macam-macam kita tapekan, ada setengah videokan dan sebagainya. Dengan seberapa segera yang mungkin selepas setiap mesyuarat majlis, satu salinan draft minit adalah dihantar kepada Yang di-Pertuan Agong. Jika semasa draft minit itu disahkan, minit itu dipindah Pertuan Agong hendaklah dengan serta-merta memaklumkan tentang pindaan yang dibuat. Okay, dengan syarat bahawa tiada keputusan yang dibuat dalam minit itu boleh diambil tindakan sehingga Yang di-Pertuan Agong telah menandakan perkenannya secara bertulis. Kerana Yang di-Pertuan Agong ialah kuasa tertinggi agama. Okey, mesyuarat majlis dah diadakan dengan tetap sehingga tidak lebih daripada 3 bulan kalender. So, setiap 3 bulan maksimum mereka hendaklah mengadakan mesyuarat. Jangan sampai masuk minggu, bulan keempat, mesyuarat belum dibuat dan sebagainya. Sekejap ya. Okey. Jadi Pertuan Agong ialah mesti baca minit ni sebab dia ketua agama. Aturan dan urusan pengundian. Pengurusi dalam menentukan aturan urusan dalam mesyuarat. Pengurusi boleh menentukan aturan anggota, boleh berucap dalam mesyuarat dan boleh pada masa menghendaki mana-mana anggota berhenti daripada berucap. Okey. Dalam apa-apa ketetapan pendapat persamaan undi, pengurus hendaklah mempunyai kuasa penentu. Sebab itu kita di dalam anggota mesyuarat mesti sifatnya ganjil. Sebab untuk membolehkan pengerusi membuat keputusan sekiranya ianya sama. Sekiranya ianya sama. Okey, sekejap ya, saya kena buat call ya. Berkenaan dengan program besok. Sekejap.
Hello Imat. Bagi surat Dr. Azim kat saya. Dr. Azim dengan Dr. Faizul. Bos saya tak bagi? Bagilah yang mana-mana sebab saya nak hantar kepada dia orang. Okey. Okey, terima kasih. Okey, section 23 ya, aturan urusan pengundian. Yang saya sebut tadi itu kuasa pengurusi. Kalau undinya sama, pengurusi akan menentukan lah. Cuma parlimen kita dia tak ada ganjil. Dia 222. So dia kena ada 112 baru boleh jadi kerajaan. Macam Tan Sri Mahyudin tak tahu adakah dia kerajaan yang cukup majoriti ataupun tidak. Okey, itu urusan pengundian ya. Salinan diperakui bagi ketetapan. Satu salinan apa-apa ketetapan majlis yang diperakui oleh setiausaha sebagai salinan benar. Ketetapan itu adalah keterangan yang mencukupi mengenainya. Dan semua mahkamah hendaklah memberikan pengiktirafan kehakiman dengan tanda tangan. So salinan itu ada kuat kuasa lah. Cuti boleh bercuti. Okey. Kalau ianya pengurusi nak bercuti lebih daripada 30 hari, dia hendaklah memohon kepada Yang di-Pertuan Agong. Okey. Pengurusi juga boleh bertindak dalam hal-hal tergempar. Okey, dalam apa-apa tergempar, pengurusi boleh selepas berunding dengan menteri. Menteri dalam konteks ini ialah Menteri Hal Ehwal Agama. Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang mengawal hal ehwal agama Islam, yakni teruskan Datuk Zulkifli lah. Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri. Okey. Dan jika ada apa-apa ataupun perkara dilakukan menurut Subsection 1, satu mesyuarat majlis hendaklah diadakan. Kalau ada urusan-urusan tergempar. Okey, Section 27 berkenaan dengan kewajipan dan kuasa-kuasa. Section 28 berkenaan dengan kerahsiaan. Kerahsiaan inilah benda yang biasa. Okey, kemudian mereka yang dilantik sebagai ahli majlis, dia hendaklah dianggap sebagai pejabat awam. Walaupun dia mungkin daripada korporat. Dulu ada pernah bos TV3 duduk dalam Majlis Agama Islam Wilayah. Dia orang korporat, tapi bila dia duduk dalam majlis ini adalah agensi kerajaan, dia dianggap sebagai kaki tangan kerajaan mengikut ketetapan kanun keseksaan. Okey, Section 30, mahkamah boleh menentukan prosedurnya tersendiri, tapi dalam konteks ini dia ada rujukan-rujukan. Dan yang terakhir, kuasa majlis. Majlis adalah membantu dan menasihatkan Pertuan Agong berkenaan dengan semua perkara yang berhubungan dengan agama Islam dan persekutuan kecuali perkara hukum syarak dan yang berhubungan dengan pentadbiran keadilan di dalam semua perkara sedemikian adalah menjadi pihak berkuasa utama di wilayah persekutuan. Okey, majlis berkuasa kecuali berkenaan dengan hukum syarak. Hukum syarak dia terletak di bawah bidang kuasa mufti. Pentadbiran keadilan terletak di bawah kehakiman. Sebab itu saya telah sebut tadi, Majlis Agama Islam dia agensi yang berbeza jika dibandingkan dengan fatwa dan juga sistem kehakiman. Namun begitu, majlis ada kuasa di dalam hal-hal tertentu di dalam fatwa dan juga di dalam kehakiman. Sebagai contohnya, majlis ada wakil di dalam jabatan kuasa fatwa. Majlis ada kuasa di dalam penentuan peguam syar'i. Okey, walaupun dia seperti independent body tetapi dia ada dot. Dia ada hubungan tidak langsung majlis dengan fatwa, majlis dengan mahkamah syariah. Okey, itu bahagian 2. Okey, bahagian 2 dia berkenaan dengan majlis. Majlis adalah agensi yang terletak di bawah kerajaan negeri. Diketuai ataupun kuasa tertingginya ialah raja-raja ataupun jadi Pertuan Agong bagi negeri yang tidak beraja, ataupun setengah-setengah masih lagi kuasanya terletak kepada menteri besar. Okey, tapi tak banyaklah. Dia mempunyai kuasa perundangan sebab dia adalah agensi
kerajaan. Okey, ada apa soalan berkenaan dengan majlis? So, saya minta anda ya, kalau ada masa, pergilah ke dalam laman web Majlis Agama Islam Negeri, mana yang anda rasa nak tengok, dan hadamlah apa yang ada kat sana. Apa yang ada di dalam majlis itu. Kerana saya selalu sebut, saya personal, saya akan selalu tengok Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Sebab saya suka wilayah kerana ia merupakan suatu majlis yang cukup dinamik. Okey, dia cukup dinamik. So, saya cadangkan pada anda, kalau ada masa, sila lihat laman web Majlis Agama Islam negeri masing-masing, dan jangan lupa melihat laman web Majlis Agama Islam wilayah Persekutuan. Okey, saya cuba tengok yang wilayah, dia ada asrama Mesir, dia ada bantuan zakat, institusi pendidikan, institusi perlindungan, Darus Saadah, kerjasama strategik, dan macam-macam. So, pergilah tengok yang wilayah persekutuan, sekurang-kurangnya kau dah tengok negeri lain. Sebab anda ni tidak mustahil nanti anda akan berada di bawah Majlis Agama Islam negeri anda sendiri. Okey, so itu berkenaan dengan majlis. Lepas ni saya akan pergi umum saja. Okey, seksyen 32 ataupun bab yang ketiga, dia memperkatakan berkenaan dengan mufti. Okey, kita akan ada satu tajuk khusus. Tajuk terakhir kita ialah berkenaan dengan mufti. Macam mana mufti itu dilantik, seksyen 32. Apa kuasa mufti, seksyen 33. Macam mana fatwa itu dikeluarkan, seksyen 34. Bentuk fatwa, seksyen 35. Pengubahsuaian fatwa, seksyen 36. Jawatan kuasa fatwa pun ada pelbagai nama bergantung pada negeri masing-masing. Macam-macam nama. Terengganu ada nama lain, Kelantan nama lain. Okey, kemudian seksyen 38 kita boleh dapatkan pandangan mufti, dan seksyen 39 nas-nas yang hendak diikuti. Secara umumnya di Malaysia, kecuali Perlis, kita adalah merujuk kepada mazhab Syafi'i qaulun mu'tamad. Kalau ada masalah, barulah kita boleh merujuk dengan mu'tamad mazhab-mazhab lain. Okey. Kemudian dalam perkara 4, kita akan bincang berkenaan dengan mahkamah syariah. Seksyen 40 berkenaan dengan penubuhan mahkamah syariah. 41 pelantikan ketua hakim syar'i. 42 pelantikan hakim mahkamah rayuan. 43 pelantikan hakim mahkamah tinggi. 44 pelantikan hakim mahkamah rendah. Seksyen 45 pelantikan pendaftar dan pendaftar-pendaftar yang lain. Seksyen 46 berkenaan bidang kuasa mahkamah tinggi. 47 bidang kuasa mahkamah rendah. 48 bidang kuasa mahkamah tinggi rayuan, bidang kuasa rayuan. 49 hal ehwal merayu. 50 peraturan-peraturan pewarisan. 51 penyemakan kuasa mahkamah tinggi. Mahkamah rayuan seksyen 52, seksyen 53 bidang kuasa mahkamah, begitulah seterusnya ya. Berkenaan dengan mahkamah saya tak maksud nak detail, sebab benda itu kita akan discuss nanti. Okey, sekejap ya, ada gangguan. Okey. Kemudian bahagian 5 ya, dia berkenaan dengan pendakwaan. Pendakwaan ini terletak di bawah apa yang kita sebut pegawai-pegawai mahkamah. Okey.
pegawai-pegawai mahkamah kita boleh bagikan kepada dua. Satu kaki tangan awam, satu kaki tangan swasta. Yang swasta ialah peguam. Swasta ialah peguam. Pegawai-pegawai mahkamah, apabila kita sebut swasta, peguam, dia adalah bukan kaki tangan awam. Kaki tangan awam dia bermula daripada hakim. Hakim, dia officer of the court dan dia adalah pegawai awam, pegawai kerajaan. Kemudian diikuti oleh pendakwa. Pendakwa ialah kaki tangan awam. Tak silap di Terengganu, pendakwa syar'i dia adalah juga daripada pernah bertugas sebagai hakim. Dan juga pernah bertugas sebagai pendaftar mahkamah syariah. Kemudian selain daripada pendakwa, kita ada pembantu-pembantu pendakwa. Kemudian kita ada pegawai-pegawai penguat kuasa, religious enforcement officer. Selalu kita kata ini adalah pencegah maksiat. Tapi yang sebenarnya bukan sahaja pencegah maksiat. Pegawai-pegawai mahkamah, pegawai-pegawai penguat kuasa, dia bukan hanya berkenaan dengan khalwat. Dia ada kesalahan-kesalahan lain. Tak berpuasa dan sebagainya. Seterusnya, kita ada juga yang kita namakan sebagai pegawai suluh. Ini yang barulah ya, pegawai suluh. Kita ada pegawai suluh yang mengurus hal ehwal suluh. Suluh ini ialah settlement outside the court. Dia tak masuk mahkamah, dia settle di luar mahkamah. Okey. So isu-isu berkenaan dengan nazar, berkenaan dengan wakaf, berkenaan dengan zakat, kita tak bincang secara detail. So saya cadangkan kepada anda, kalau ada masa, sila pergi kepada perkara-perkara itu. Begitu juga berkenaan dengan penubuhan masjid, jawatankuasa masjid dan sebagainya. Tauliah kita takkan discuss di sinilah ya. Sebab tidak ada di dalam kurikulum. Begitu juga pungutan khairat. Ini popular. Selalu mari daripada Fatani sebagai contohnya. Okey. Begitu juga berkenaan dengan perkara 8, masuk Islam. Kita tak bincang kat sini. Okey, kalau nak bincang kita boleh masuk dalam kurikulum akan datang lah ya. Macam mana nak masuk Islam dan sebagainya. Saya rasa ada keperluan sebab sekarang ni ramai orang masuk Islam dan ada banyak masalah berkenaan dengan pengurusan mu'alaf. Begitu juga kita ada sekolah menengah di bawah kerajaan negeri, pendidikan. Pendidikan kita tak bincang juga. Okey, so apa yang kita bincang adalah berkenaan dengan hukum-hukum syarak saja. Ini mahkamah dan juga di dalam fatwa. Sebab fatwa mempunyai hubungan yang rapat dengan mahkamah. Sebab fatwa ada fungsi di dalam mahkamah. Okey, ada apa soalan sebelum saya akhiri kuliah kita? Ada apa soalan? Kelas, ada apa soalan? Tak ada ya? Ada apa soalan? Ada doktor. Nur Emilia, Nizarul Lail. Ada apa soalan? Nurul? Nur, Tak ada Nur. Ustaz. Tak ada Ya. Doktor, saya ada soalan. Okey. Macam isu kalimah Allah tu kan. Adakah Ya. majlis boleh ikut campur ke? Macam Okey, isu anda boleh lihat di dalam enactment. Dalam enactment apa itu? Enactment penyebaran agama bukan Islam dalam kalangan orang Islam. Okey, secara umumnya majlis ada ruang untuk campur tangan. Ada ruang dalam campur tangan. Sebagai contohnya, dalam kes kalimah Allah yang baru kan? Dalam kes nama Allah yang baru, kalimah Allah yang baru, kes ini dibawa ke mahkamah.
kerana Kerajaan Malaysia membuat rayuan, kita akan tengok iaitu Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, Majlis Agama Islam Selangor menghantar peguam untuk sama-sama terlibat dalam kes itu. Dia boleh mencelah. Okey? So dengan kata lain, mereka ada hak untuk membuat pandangan kerana dia adalah institusi yang tertinggi untuk mempertahankan Islam di dalam negeri Selangor. Okey? So mereka ada ruang untuk campur tangan, untuk mengambil ingatan, untuk mengawal selia hal ehwal agama bagi negeri-negeri mereka. Okey? Soalan-soalan lain? Ada soalan-soalan lain? Nur Alia ada soalan? Tak ada Ustaz. Muhammad Sofian? Muhammad Sofian ada soalan ya? Muhammad Sofian ada soalan? Saya anggap Muhammad Sofian ni sedang sembahyang sunat duha. Okey, kalau tak ada cukup untuk hari ini dan minggu depan kita akan discuss berkenaan dengan Mahkamah Syariah yang pertama. Yang kedua, malamnya kita akan buat test. Testnya dua tajuk. Yang pertama, Islam sebelum kedatangan British, dan kedua undang-undang Islam selepas dalam tempoh kedatangan British. Termasuk juga macam mana undang-undang British masuk ke tanah Melayu dan seumpamanya lah. Okey. Undang-undang British masuk tanah Melayu ada dua cara, melalui legislation dan juga melalui judiciary. Okey, melalui sistem kehakiman dan juga melalui kehakiman. Melalui perundangan. Melalui perundangan. Okey, saya rasa cukup untuk hari ini. Okey, selamat berpuasa, selamat berbuka puasa. Dan insyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih Ustaz. Salam. Waalaikumsalam.